Sebab apa? Sebab sebenarnya okey. Salman dah jadi macam Syaruhan dah Salman. Tapi gelaplah muka kamu Salman. Kena pasang sikit lampu Salman. Good. Okey, Syarul pun sama. Dah nampak gigi je Salman. Sebab lampu dekat atas tu. So dia knowledge lah. Dalam keadaan duduk ke berdiri tu Salman? Aiman dalam bilik je. Dalam bilik. Okey. Yang lain tu saya tak nampak muka. Tapi kamera dah pasang tak apa. Saya tak apa. Nanti yang lain nanti kita akan tangkap gambar selepas kalau misal kata kalau boleh tutup dulu slide dia Cikgu Faris, kita nak tangkap gambar dulu. Boleh? Tu dia. Okey. Ada lagi? Tu Najihah tu? Okey. Cukup ke? Ada 5 orang? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Mari kita tangkap gambar dulu. Okey, 1, 2, 3. Alamak, kejap. Allah. Sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masih pun tak mau pula ni. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya pun tak mau ni. 1, 2, 3. Boleh Ustaz? Ragam pula ni. Tak boleh, saya pun boleh. Nanti saya... Okey, sedia. 1, 2, 3. Tu dia. Canggih sangat telefon tu. Okey. Okey. So, jadi saya cakap sikit je ke Faris ya? Okey, harapan saya lah anak-anak yang ada 5 orang ni, kamu adalah merupakan insan yang terpilih yang diprogramkan oleh pihak sekolah lah yang telah diprogramkan. Sebenarnya kamu adalah merupakan apa ya Cikgu Faris nak cerita, kalau dalam cerita Orang Putih tu yang diprogramkan ke? Sebab pun tuan-tuan anak-anak kamu adalah merupakan student yang akan payah benar saya nak cakap malam Jumaat ni. Macam ni. Saya sebenarnya tuan-tuan anak-anak, saya sekarang ni sedang nak menghabiskan baki-baki sisa-sisa pembelajaran saya selama 6 bulan khusus kepengetuaan jadi antara yang perlu saya buat projek ialah bagaimana nak meningkatkan antaranya subjek yang kritikal. Okey, jadi subjek kritikal di sekolah ni ialah matematik tambahan. So antaranya ialah kita nak melihat program yang dibuat ni, saya bersama dengan Cikgu Pari, bersama dengan Tuan Pengetua, bersama dengan Cikgu Mazli, bagaimana kita nak skop yang kecil tetapi yang berimpak tinggi. Jadi apabila setelah dianalisis, setelah dinilai, kita melihat antara topik yang dikira sepatutnya kamu menguasai sepenuhnya ialah 2 topik sebagaimana Cikgu Faris sebut. Betul Cikgu Faris? Betul. 2 topik iaitu satu vektor, satu lagi geometrik. Koordinat. Koordinat Jadi maknanya program ini dikhususkan untuk kamu. Dia ada 2 kumpulan, satu kumpulan kawan kamu topik yang sama iaitu kawan-kawan kamu yang 10 orang yang sangat kritikal dan kamu adalah pelajar yang dengan 2 topik ni bila diasuh, dibimbing oleh Cikgu Faris hasil daripada kita lihat kepada peperiksaan pertengahan tahun yang baru ni, saya melihat 5 orang kamu ni memang ada sedikit masalah. Ada sedikit masalah dengan 2 topik ni. So maknanya dengan kemahiran yang ada pada Cikgu Mazli dengan Cikgu Faris, yang mana Cikgu Faris pun
telah mendapat satu energi yang bagus, ya. Sebab apa? Sebab Cikgu Farid dan Cikgu Mazli dibantu pula oleh guru cemerlang, ya, guru cemerlang admin. So maknanya di situ Cikgu Farid cuba pula untuk membimbing kamu dengan kaedah yang lebih baik supaya kamu boleh dapat. Jadi saya harap kamu usaha sungguh-sungguh, sebab selepas ni kita minggu depan kan Cikgu Faris, minggu lagi satu, ya. Minggu lagi satu. Minggu lagi satu kamu akan menghadapi ujian yang dinamakan sebagai post test. Ya, post test kita nak lihat, ya, berubah ke tidak. Berubah ke tidak pemahaman kamu, kemahiran kamu yang kamu dapat sebelum peperiksaan pertengahan tahun, itu sebagai pre-test, dan ini post-test 2 minggu selepas ini, ya, kamu akan dilihat semula. Dan hasilnya itu kita akan lihat semula di manakah kekurangan yang ada pada diri kamu yang perlu lagi ditambah baik oleh Cikgu Faris, dan mungkin juga kita akan pergi dengan kita akan panggil pula, ya, mungkin guru lain dan sebagainya. Tapi saya percaya Cikgu Faris dia akan dapat buat, dan saya bangga Cikgu Faris dengan senyumannya yang manis tu dengan senyumannya yang manisnya kamu ambil peluang. Sekarang ni kamu bukan saja kamu kan kena ingat, ya, pelajar-pelajar 5 orang ni, Iliani, Syaraiman, Najihah. Ini Najihah ni tak ke yang kembar tu kan? Ya. Yang kembar seorang lagi tak keluar daripada 5 orang ni. Tak jealous ke? Yang kembar seorang lagi, Najihah. Tak apa. Ini sebenarnya projek rintis, ya, anak-anak. 5 orang ni adalah projek rintis, dan kamu akan terus dibimbing Cikgu Faris, ya. Bukan hanya sekadar berhenti di sini saja. Selepas dia peperiksaan pre-test nanti, post-test nanti, kamu akan dilihat lagi. Dan mungkin ada topik yang lain pula. Jadi saya harap kamu buat yang terbaik. Sebab selepas ni saya akan tengok kelas Cikgu Mazli dengan kelas kamu. Sebab Cikgu Mazli akan on pada pukul 9 ni. Okay, so saya akan kejap ke sana, kejap ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, macam dah dapat 2 dos tu kan. Kata mantan Perdana Menteri kita kan, ke sana, kemari, ke sana, kemari. So saya ucapkan good luck. Berapa jam? 2 jam. 2 jam Cikgu? 2 jam. Okey. Teruskan Cikgu Faris. Terima kasih. Okey, teruskan. Terima kasih Ustaz. Sama. Dalam masa yang sama pasang je guys, sebab masa slide tu saya nak pasang juga, pasang muka kamu tu, saya nak tangkap gambar. Okey? Jangan tutup dulu. Okey, teruskan Cikgu Faris. Okay, so kita sambung balik. Okay, kita sambung balik yang tadi, di mana saya telah kaitkan, kegunaan vektor ni. Kalau kita kaitkan dalam kehidupan seharian, contohnya daripada segi peta lah ataupun geografi lah. Okay, pergerakan orang ke apa-apa je lah, sebarang pergerakan, maka kita boleh wakilkan dia dalam bentuk vektor. Okay. So tadi basicnya bila kita sebut pasal vektor, dia ada kaitan dengan segitiga. Okay, dia ada kaitan dengan segitiga. Tapi kalau macam kamu lihat yang saya lukis tadi tu, daripada Bagan Datuk pergi ke Semenanjung, dia berbentuk macam trapezium. Okay. Paling basic, paling sikit 3 bucu ataupun segitiga lah. Okay. Dia boleh jadi 5, boleh jadi 6, boleh jadi 7 bucu. Okay. Tapi apa-apa pun dia mesti bersambung. Okay. Maksud bersambung tu, kalau kita daripada Bagan, dia mesti pergi ke Semenanjung. Kalau ikutkan merah tu yang direct, tapi kita tak boleh direct sebab tak ada jambatan, tak ada helikopter, tak ada bot, terpaksa guna laluan biru. Okay, so kalau kita buat dalam bentuk segi 4 sekalipun, segi 4 sekalipun pun boleh juga, tak ada masalah. Okay, segi 4.
Contoh, segi empat tak semestinya segi empat sama. Boleh jadi bentuk trapezium, boleh jadi cuboid dan sebagainya lah. Okay. Jadi kalau macam kamu lihat, sama juga kalau kita ada A, B, C, D. Okay. Kalau kita daripada A nak pergi pada D. Daripada A, satu titik lah, satu tujuan, satu tempat daripada A nak pergi kepada D. So kalau ikutkan kita buat anak panah macam tu lah. Tapi mungkin dalam kes yang sama, tak boleh direct juga. So nak tak nak kena ikut laluan lain. Okay. So dia terpaksa lalu B, terpaksa lalu C, barulah sampai ke D. Okay. Jadi dalam vektor ni yang ramai sangat saya tengok dalam kesilapan yang kamu buat dalam exam hari tu, persamaan ni kamu tak buat. Okay. Persamaan ni kamu tak buat. Ataupun kamu cuma buat separuh je. Okay, saman ya. Jangan buat separuh. Contohnya AB tambah BC tambah CD. Okay. Kepala rumus tu tak ada. Macam mana dia nak buat? Sedangkan kita tahu dia daripada A nak pergi pada D. So kena tulis benda ni. Jangan tak tulis. Baru dapat persamaan. So itu yang paling basic sekali yang selalu kamu cuai lah. Okay. So itu adalah dia punya benda yang kita boleh kaitkan lah. Okay. Dalam cara vektor. Okay. So kita terus tengok soalan. Ini yang telah saya berikan kepada kamu ni. Okay. Untuk soalan vektor yang saya perasan untuk yang A tu biasanya kamu tak ada masalah. Okay. Kecuali cuai lah macam tadi saya sebut. Dia suruh cari BM tapi kamu tak tulis BM. Kamu terus dia tulis B something tiba M kat belakang. Okay. Kat sini hilang markah bila kamu tak tulis ni. Okay. So mari kita lihat. So BM maksudnya daripada B nak pergi pada M. So laluan ni. Okay. So macam mana nak settlekan? Kita tengok dulu maklumat yang dia bagi. Dalam rajah ABCD ialah sebuah segi empat dan M ialah titik tengah. Titik tengah maksudnya sama panjang lah. Okay. Sama panjang. Kemudian perpenjuru BD diberi bahawa AB. So bila maklumat macam ni, dia bagi macam ni AB, langkah pertama buat dahulu anak panah. Apa pentingnya anak panah tu? Najia, apa pentingnya anak panah kita buat dekat gambar rajah tu? Tahu arah dia. Arah dia. Kalau saya buat anak panah tu terbalik, apa yang berlaku Najia? Dia punya tu jadi negatif. Okay. So dia punya vektor ni akan jadi negatif. Jadi untuk bila baca soalan, okay, bila baca soalan, kita kena follow dia punya maklumat. AB. AB maksudnya daripada A pergi pada B. Dia tak boleh terbalik. Kalau kita lukis terbalik, contohnya warna biru ni, saya lukis terbalik macam tu, apa yang berlaku dia akan jadi negatif U tolak 6V. Okay. Jadi kita memula ikut dahulu maklumat tu. Labelkan, kenapa nak labelkan supaya senang bila kita nak selesaikan soalan. Okay. Sebab vektor dia mesti ada jarak, dia mesti ada arah, direction tu mesti ada. Kemudian AD, so labelkan AD 7U tolak 2V. DC, nak panah macam tu. 3KV tolak U. Di mana K ialah pemala. So jangan takut pasal pemala ni, dia cuma penghias soalan sahaja. Okay, pemala tu maksudnya benda yang dah tetap, tak boleh ubah-ubah. Jadi dia cuma hiasan soalan sahaja. Jadi soalannya adalah ungkapkan dalam sebutan U dan V. BM. Jadi untuk dapat markah pertama, buat persamaan. Ini yang saya katakan tadi, kena ada persamaan ni. So kalau BM, ni yang merah tu lah. Okay, yang merah ni, yang saya dah buat garisan merah ni. Okay, so kita nak pergi BM, tapi sebab dia merah, tak boleh direct lah. Jadi kita kena ikut jalan lain. Jalan apa yang kita boleh pilih? Siapa boleh bagi tahu? Titik mana yang kita boleh pilih untuk kita pergi? Syarul, Salman, Haziq? BAAD ke? BAAD. Maksudnya BAAD. Tak sampai pun M.
Dia nak BM. Jalan terakhir yang tertinggal apa dia? Sambung sampai D siapa? Iliani? Kalau Iliani pakai tudung tadi. DM. So Syabal kata BA, AD. Tapi kita nak sampai M. Tak sampai lagi pun sampai D. Pergi kat DM. Pergi kat DM. Macam tu. Okay. Barulah sampai Syarul. Okay. Jadi persamaan ni, so daripada B pergi pada A. A pergi pada D. D pergi pada M. Barulah lengkap. So dalam kes ni kita perlukan dua titik lah, A dengan D. Okay. So kamu buat ni, satu markah macam tu je. Dah dapat dah. Tak selesaikan lagi. Ini kadang-kadang bila tak buat ni, okay, dia terus buat jawapan. Walaupun jawapan dia betul, tidak diterima. Berhati-hati kat situ. So, isikan. Cuba korang buat. BA campur AD campur DM. Apa masalah yang timbul sekarang? Apa yang kita tak ada? DM. DM tak ada kan? Tak ada maklumat DM. Tiada. Okay. So BA tak ada masalah. BA nampak yang kita ada AB. Okay, yang kita ada AB. Jadi kalau kita nak BA terbalik, bila terbalik simbol dia pun kena ubah lah jadi negatif. Okay, yang tu tak ada masalah. Okay. AD lagilah senang. Ikut je sebab dia dah bagi. So kamu kata DM yang masalah. Jadi apa maklumat pasal M yang kita tahu tadi? Dia kata titik tengah. titik tengah. Maksudnya M tu separuh daripada apa? BD. DM separuh daripada BD ke DB? Ini satu lagi. BD. Ke DB? BD ke? Kalau BD, dia gerak ke situ, betul? Tapi sekarang perjalanan kita gerakannya macam ni, yang hijau ni. 1, 2, tu. So perhatikan, dia dah clash kat sini. Jadi sepatutnya kita tak boleh ambil BD. Kita kena ambil DB. Okay, kita kena ambil DB. Maksudnya ni, depan dia ni mesti sama. Itu maklumat yang biasanya tersilap. Okay. Jadi sekarang tambahkan setengah DB. Okay. Tapi sekarang kan, DB pun ada masalah, betul tak? Sebab dia tak ada pun maklumat dah pasal DB. Macam nak cari DB? Macam nak cari DB? DA-AB. DA-AB. Maksudnya, kita kena masukkan pula persamaan baru kat sini. DA campur AB. Okay. Sekarang, persamaan dalam persamaan. Okay. Negatif U tolak 6V tambah 7U tolak 2V. So, mula kita dah ada persamaan ni dah dapat termakah. Kemudian kita masukkan lagi satu persamaan ni. Sekarang kena selesaikanlah. So, negatif U, 7U, 6U tolak 8V. Okay, yang depan tu settle. Yang belakang ni setengah
DA. So macam tadilah, bila terbalik, dia akan jadi negatif 7U tambah 2V. Kemudian AB, AB salin baliklah, U tambah 6V. Jadi kita kena selesaikan warna merah ni dahulu. Selesaikan dapat apa? Tiga U 8V. Apa U? 3. 3U. 3U. Tambah 8V. Yakin? 4. Tambah 4. Itu pun ada salah lagi tu. Kat mana salah dia? Negatif 3U. Negatif 3U. Kemudian yang biru tu yang salin je lah balik. Barulah kita selesaikan. Jadi totalnya kita akan dapat 3U tolak 4V. Okay, U dengan U, V dengan V. Dah siap. Okay. Kalau nak cantik, letak balik BM tu kat bawah. Dapatlah 2 markah. Okay. Jadi yang biasanya, biasanya pelajar tersilap ataupun takut kat sini. Okay. Dia blur. Setengah dB. Mana dapat setengah dB? Jadi setengah dB kena masukkan persamaan baru. Okay. Barulah selesaikan, dapat jawapan akhir. So settle untuk BM. Okay, AM. Tolong selesaikan AM. Step pertama, persamaan dia nak lalu titik mana? ADDM. ABBM. So kita ada 2 option. A, B, BM. Option kedua ada tak? ADDM. ADDM. Kat sini memerlukan kebijaksanaan kamu. Mana satu yang lebih mudah? ABBM ke ADBM? ADD. Kenapa? Dah ada tadi. Yes, good. Okay, sebab kita dah ada tadi. Ni kat sini. DM. Okay, kat sini. So inilah jawapan dia untuk DM. So sebenarnya kita dah ada DM. Jadi jangan lupa persamaan dia AD campur DM. Okay. So AD 7U tolak 2V tambah DM negatif 3U tambah 4V. Jadi boleh selesaikan. Jadi nak jimat masa kita tengok balik, kadang-kadang benda tu kita dah cari tadi awal-awal dekat A1. So kalau kita ambil ABBM dia akan jadi panjang. Tidak cerdik. Okay. Kita gunakan jalan yang cerdik. Selesaikan, kita akan dapat 4U tambah 2V AM. Begitu sahaja. Okay. So A1 dengan A2 ni kesilapan yang biasa yang saya tanda kecuaian. Itu saja. Dia bukan tak berarti buat. Boleh je buat. Tapi kecuaian. Yang selalu jadi masalah tak berhenti nak buat yang B tu. Yang soalan PPT lah yang korang pun sama guys itu. Soalan B tu bila dia minta cari nilai. Okay. So dia kata cari AC dan sebutan K, U dan V. Seterusnya cari nilai K jika AMC adalah segaris. Okay. Jadi soalan B ni sebenarnya ada 2. Satu, cari AC. Okay. Satu, cari AC. Yang kedua, cari nilai. Nampak? Sama juga. Kecuaian dia buat satu jawapan, dia lupa nak buat cari lagi satu jawapan.
So dia kata cari AC dalam sebutan K. Mana datang K? K datangnya dekat sini. Maklumat yang ketiga tadi. So dia ada 3 kV. So kita ada AC, DC. Okay. Kita ada AC, kita ada DC. Jadi kita lihat balik kita punya anak panah ni. Okay. AC, DC. A, C, D. Jadi segitiga apa yang kita boleh pakai? Kita boleh cari segitiga yang ini. Ataupun kita boleh cari segitiga yang atas ni. Ini yang tadi saya kata basic dia adalah segitiga. Yang atas tu, bentuk segitiga. So ada 2 segitiga kita boleh pakai. Kamu selesa yang mana? Yang hijau ke yang merah? Merah. Kenapa merah? Kenapa Merah. bukan hijau? Sebab dah ada boleh di Sebab dia sini. dah ada. Sebab dia dah ada, betul. So janganlah ambil yang hijau. So kita ambil merah. So pertama bila nak selesaikan vektor mesti ada apa tadi kata? Persamaan vektor. Persamaan vektor. Jadi persamaan apa yang kamu boleh bentuk? PNG campur DC. Tak lengkap? AC sama dengan AD tambah DC. AC sama dengan AD campur DC. Okay. Sebab soalan pun dia kata cari AC. Okay. Kemudian AC sama dengan AD campur DC. Okay. AD dah ada. Okay. AD dah ada. Kita masukkan sahaja. Kemudian tambah DC. So DC tu so selesaikan U dengan U, kita akan dapat 6U. Tapi sekarang V kita ada 2. So macam mana nak selesaikan? Kita faktorkan dia. Faktorkan, letaklah V tu kat belakang. Apa maksud faktorkan? Keluarkan benda yang sama. Okay, letak V kat belakang, yang tinggal adalah negatif 2 tambah 3. Okay. Okay, dah siap. So inilah AC. Ada soalan? Tak ada Tak ada cikgu. Sekarang soalan saya kepada kamu. Kamu tak ada soalan kat saya ada soalan kat kamu. Apa maksud segaris? Apa yang kita tahu pasal segaris? Dia straight. Apa Selari. dia? Bengkok-bengkok, tak ada kona. Tak ada bengkok, tak ada kona. Najah kata apa tadi? Selari. Selari. Okay, segaris memang selari. Jadi kalau selari, apa yang kamu tahu pasal selari ataupun segaris? Garis lurus. Memanglah dia segaris lurus. 180. Tak ada kaitan dengan sudut. Sama. Apa yang sama? Apa yang sama Aziz? Jarak tak sama, tak semestinya. Contohnya, kalau selari macam ni. Jarak tak sama tapi dia selari. Ataupun Dia- kalau segaris, macam ni, ini segaris juga. Linear kot. Dan okey, selesaikan vektor paling penting sekali kena ada apa? Selesaikan vektor paling penting sekali kena ada apa? Persamaan vektor. Persamaan vektor. Sekarang kita ada AMC. Okey. Seterusnya cari nilai K jika AMC ialah segaris. Jadi kita buat persamaan dia dulu. A M M C. Macam tu. Okey. Tapi kena letak apa? Ingat siapa ingat? Kena letak apa kalau ada selari ataupun segaris? Nisbah cikgu. Kan? Apa dia tadi? Siapa dia kata? Pemala. Pemala. Kena ada pemala.
Kenapa ada pemalar? Apa maksud pemalar? Dia macam ni, okey. Maksud pemalar tu, okey. Tadi Haziq kata sama panjang, dia tak sama panjang. Pemalar tu maksudnya dia ada kaitan lah, macam Najah kata, memang betul dia ada kaitan dengan nisbah. So, nisbah tu contoh kalau sini 2M, sini 6M, okey. Jadi nisbahnya adalah 1/3. Okey. Ataupun contohnya AB sama dengan CD. Okey. Jadi kalau saya buat persamaan, CD sama dengan berapa AB? CD berapa AB? 3. CD ni 3 kali AB. Jadi 3 ni adalah pemalar. Okey. So bila selari segaris, benda yang sama selari dan segaris kena ada pemalar. Macam mana ni Cik Eliani dengan Cik Najihah ni tahun lepas belajar dengan saya? Okay, selari dengan segaris. Bila jumpa je dua keyword tu, letakkan selari, letakkan pemalar. Selalu kita guna pemalar apa? Salman? Lambda. Lambda. Okay, biasa kita gunakan lambda. Kalau tak nak guna lambda, Salman? Apa-apa huruf. Apa huruf? Macam tu saya nak M lah. Boleh ke? Boleh? Mana boleh? Kenapa tak boleh? Sebab sama dengan sebelah dia. Sebab sama. So janganlah kata apa huruf. Apa-apa huruf yang tak ada dalam soalan. Contohnya K. Okay. Tapi sebenarnya yang mudah kita guna lambda lah. Confirm tak adanya titik kita label lambda. So gunakan lambda lah. Ataupun kalau kamu guna K pun boleh juga. So AM kita samakan dengan KMC. Okay. Jadi dia kata cari nilai K jika AMC adalah segaris. Jadi apakah AM? AM kita dah cari belum? Dah kan? Kita dah cari AM 4U tambah 2V sama dengan K MC. Dah cari belum MC? Belum. Belum. Apa maklumat yang kita ada pasal titik C? Ingat keywordnya adalah seterusnya. Apa yang kamu faham tentang maksud seterusnya? Menggunakan apa yang kita dah dapat tadi kot. Apa yang kita dah dapat tadi? Kita dah dapat DM dengan DC. Lagi? Dalam soalan B, apa yang kita cari mula tadi dalam soalan B? Cepat. AC. Soalan apa dia? AC. AC. Kita dah cari AC. Okay. Jadi apakah kesilapan yang saya nak tunjuk kamu adalah bila kita buat persamaan tu, yang pertama kita boleh ambil AM, MC. Ingat kita ada 3 titik AM dengan C. Okay. Ini yang pertama. Selain daripada AM, MC, kita boleh ambil AM, AC. Yang ketiga kita boleh ambil AC, AM. Okay. So dia ada banyak persamaan yang kita boleh bentuk. So dalam kes ni oleh sebab dia mula-mula suruh cari AC, jadi daripada 1, 2, 3 tu kita pilihlah persamaan yang kita ada kaitan dengan AC. So sebagai contoh kita boleh je ambil yang nombor 2. Jadi yang nombor 1 ni salah lah saya buat. Okay. Jadi kita kena tukar kepada AC. Sebab perkataannya adalah seterusnya. Okay. Apa yang berlaku? Okay. Apa yang berlaku kalau saya teruskan dengan AM, KMC? Memang boleh cari. Kita boleh cari sampai bawah. Okay. Kita akan dapat nilai K yang sama. Okay. Tapi oleh sebab awal-awal ni kita dah tak ikut arahan, iaitu menggunakan AC, hilang markah.
So itu pun yang selalu juga saya jumpa. Dia tak gunakan dia sebab kataannya adalah seterusnya. Bila seterusnya kena guna maklumat sebelum tu. So AC kita ada 6U tambah negatif 2 tambah 3K V. Macam tu. So perhatikan lagi sekali, dalam soalan dah ada nilai K, so tak boleh pakai K, kita gunakan lambda. Okay. Jadi kita pun selesaikanlah. So kita akan dapat 6 lambda U tambah negatif 2 tambah 3K lambda V. 4U tambah 2V. Ingat vektor tak boleh duduk kat depan. Contohnya, lambda darab 2V. Kamu pergi buat 2V lambda. Salah. Okay. V tu vektor. So dia kena duduk kat belakang sekali. Macam tu. Okay. Tak jadi 2V lambda. So kita pun dah dapat macam tu. Next yang kita boleh buat adalah kita akan buat comparison, perbandingan. Kita akan ambil UU VV. Okay, UU VV. So U yang pertama duduk belah sini, ada 4. Kemudian ada lagi tak U kat sini? Dah tak ada, sama dengan. Ambil pula U dekat belakang. Kenapa ada mu pula ni? So kita ada dekat sini 6 lambda. Dan V ada kat sini 2. Kemudian kat sini pun ada V. So apa dia? Ambil je. Negatif 2 tambah 3K lambda. Kemudian buat persamaan serentak. So apakah lambda dia? Berapa lambda dia, Aziz? 2/3 tu. 2/3. So kalau kita nak cari K, apa nak kena buat dengan lambda tu? So dapat 2/3 masukkan dekat lambda. Mana datang K? So selesaikan. Berapakah nilai K? Ada yang dapat jawapan K? Saya dapat 5/3. Yang lain macam mana? Adakah jawapan kamu sama? Sama. Sama. Itu je. Okay. So ini yang dimaksudkan sebagai selari dan segaris. Kena letak pemalar. Okay. So itu first part, bahagian pertama. Bahagian kedua kena buat persamaan serentak. Yang inilah. Okay. So kena faham benda tu. So macam tu je. Okay. Ini soalan dah dapat 10 markah. Gitu je. Okay. Baik. Kita pergi kepada soalan nombor 2 ni. Okay.
Soalan nombor 2. Baca menunjukkan dua segitiga OAB dan OMW. Titik M terletak di atas AO, garis AB dan MW bersilang titik T. Okay. Diberi bahawa OM 1/3 OA. OM 1/3 daripada OA. Nisbah kamu kena berhati-hati. Okay. Okay. Kenapa saya kata kena berhati-hati? OM yang ini 1/3 daripada OA. Maksudnya kat sini adalah 2, bukannya 3, tapi 2. Tapi kalau saya tulis macam ni, OM sama dengan setengah MA, tu berbeza. Okay. Cara menulis nisbah tu kamu kena faham lah. So, berhati-hati kat sini. So, sini adalah 1, sini adalah 2. Kemudian AT 3/4 AB. Okay. AT 3/4. So, kalau sini 3, 4 kat sini ke? 1. Okay. Dan OA 12A. Okay. So, 12A. OA. Ini tadi saya kata anak panah tu penting. Kemudian OB 4B. Tadi dikata cari AT. Okay, cari AT. So, AT kita boleh guna AT dia kata 3/4 AB. Okay. So, kena cari AB. So, 3/4 tu, AB tu buat dia punya persamaan. So, nak lalu titik mana tu? Kalau A. AO tambah OB. Jadi, masukkan nilai. Dan cari jawapannya sekarang. Orang semua dah makan malam ke? Alhamdulillah dah cikgu. Dah cikgu. Patutlah kembung sikit pipi tu. Faham. Okay, berapa jawapan dia? Ini kena laju ni. Lama kau fikir ni. Negatif 9A tambah 3B. Okay, so itu adalah AT. Negatif 9A campur 3B. So berhati-hati dengan simbol tambah tolak. Cikgu, Ya, kalau kita tak boleh faktorkan tu kan 9 dengan 3 tu. tak boleh. Tak boleh kecilkan dia. Tak boleh. Okay. Kenapa tak boleh? Sebab kamu kena faham yang hujung ni adalah tak ada nombor pun yang hujung tu. 80 kan? Yang kalau kamu boleh kecilkan, kalau semua sekali ada nombor, tapi 80 tu tak ada nombor. Itu yang menjadi masalah. 80 tu tak ada nombor. Okay, 80 tu. Yang kamu boleh, contohnya macam ni. 3Y sama dengan 6X campur 9.
Yang ini semua ada nombor 3, 6, 9. So dia akan jadi Y sama dengan 2X campur 3. Yang ini betul. Okay. Tapi kalau contohnya K sama dengan 3X campur 12Y. K ni tak ada nombor. So tak boleh kecilkan, kena biarkan macam tu sahaja. Okay. Tak boleh, jangan pula tiba-tiba K sama dengan X campur 4Y. Salah. Okay. Kalau kamu nak faktor pun, untuk vektor dia tak boleh faktor sebabnya A, B, B. Vektor A tak sama dengan vektor B. So yang kedua dia minta MT, dia minta matematik tambahan. So maklumat apa yang kita ada? Maklumat, okay, so dia nak MT. MT tu yang ini. So segitiga mana yang patut kita pilih? Jalan mana yang patut kita pilih? MAAT. MA campur AT. Okay. So AT tak ada masalah, AT boleh cari, tapi MA macam mana nak selesaikan MA? Satu per 3 darab 12A. Salah. So penggunaan nisbah tu 2 per 3 darab 2 per 3. 2 per 3 daripada OA ke AO? OA. Kenapa OA? Kenapa bukan AO? Sebab kalau AO dia negatif 12. So sekarang yang kita nak cari adalah ke arah atas. Okay? Ke atas. Jadi tak bolehlah ambil AO sebab AO ni gerak ke bawah. So tak boleh. So yang boleh adalah kita ambil OA sebab gerak dia sama ke atas juga. Okay, so berhati-hati kat situ. Itu pun selalu juga. So AT tu dah ada. Negatif 9A campur 3B. So selesaikan 2 per 3, 12A, tolak 9A tambah 3B. Jadi kita akan dapat negatif A campur 3B. Betul tak jawapan kamu macam jawapan saya? Betul. Okey. Oh, tak ada masalah. Okey. So A tu kalau boleh janganlah sekali-kali hilang markah. Rugi. Okey, korang-korang ni kalau soalan A tak ada jawab memang rugi. So sekarang kita pergi pada soalan B. Soalan B diberi bahawa MW sama dengan HMT dan OW sama dengan KOB. Okey. Di mana H dan K ialah pemalar, cari nilai bagi H dan K. Okay, cari nilai H dan K. So, kita cari, tengok dahulu maklumat yang kita ada. Okay, maklumat yang kita ada adalah MW, OW. Okay, MW dengan OW. Jadi maksudnya segitiga yang terlibat adalah segitiga ini. Okay. Jadi daripada segitiga ni lah kita akan bentuk persamaan. Jadi persamaan yang boleh wujud, kita senaraikan dahulu. Okay. Kalau kita tak pasti, kita senaraikan dahulu semua persamaan dia. Contohnya kalau kita ambil OM, OM sama dengan OW, WM. Ini yang pertama. Kalau tak nak ambil OM, kita nak ambil OW. OW sama dengan OM, MW. Pun boleh. Tak nak start dengan O, kata nak start dengan W. Boleh juga. WM katakan. WM, WO, OM. Jadi sebenarnya ada pelbagai
persamaan yang kita boleh bina. Setiap orang berbeza. Okay. Dalam exam berbezalah. Kalau latihan biasanya kalau tengok orang sebelah dia ikut je. Tapi sebenarnya secara logiknya banyak persamaan kita boleh buat. Kita yang decide sendiri. Okay. Kalau kita nak ambil MO sama dengan MW campur WO. Boleh juga, nampak pelbagai persamaan. Jadi kamu sendiri yang decide. Ini yang dalam exam PPT tu. Kamu sendiri yang decide mana satu yang kamu nak pilih. Okay. Sebab mana-mana kamu pilih pun dia akan dapat jawapan yang sama. So katakanlah saya pilih yang pertama. Okay. OM sama dengan OW campur WM. Okay. OM sama dengan OW campur WM. Yang dia bagi adalah MW dengan OW. Jadi kita boleh masukkan OW, KOB campur WM. So kalau WM sama dengan negatif HMT. So tolak HMT. Masalah sekarang OM tu kita tak ada. Okay. Tapi kita tahu OM tu adalah 1/3 daripada OA. Okay. 1/3 OA. Jadi kita pun selesaikanlah 1/3 daripada 12 A campur KOB. OB kita dah tahu 4B tolak HMT. MT perhatikan dah ada kat atas ni. So HMT negatif A tambah 3B. So kita akan dapat 4A sama dengan 4KB tambah HA tolak 3HB. Selesai kat situ. Ada soalan setakat ni ke saya laju sangat? Boleh ikut tak? Iliani okey? Haziq okey? Perlahan sedikit. Cikgu. Okey, dekat mana Iliani? Sabar. Yang pertama tadi persamaan tu faham tak? Kenapa saya ambil OM? Dekat saya sangkut dekat OW kot. OW KOB. Yang KOB. Yang tu. Okey, Yang so merah tu. dekat sini KOB. Ini kan kita dapat pada atas ni. Nampak? Merah ni dapat daripada atas ni. Maksudnya dia dah bagi dalam maklumat info tu. So kita gantikan masuk ni, masuk dekat sini. KOB. So K lah. OB, dah ada dah maklumat dia. OB. 4B. Haziq, okey? Okey. Okey, jadi kita berhenti sampai 4A sama dengan 4KB tambah HA tolak 3HB. Okey, so dalam soalan ni dia tak ada tak ada ombak kat bawah ni. Jadi dia agak mengeriukan sikit lah. Okey. Okay. So bila dah macam tu, bila sampai bawah sekali ni, masuklah kepada comparison, perbandingan. A dengan A, B dengan B. Okay. So kalau tengok A sebelah kiri dahulu.
ada 4. Kemudian sama dengan. Dekat sini cuma ada satu je, HA. Jadi H lah. So terus dapat jawapan H sama dengan 4. Yang masalah sekarang B. Kalau B, dekat sebelah kiri, ada B tak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, kita letak kosong. Sama dengan. So tengok pula sebelah kanan, kita ada 4K tolak 3H. Gantikan H sama dengan 4. Jadi jawapannya adalah 3. Macam tu je. Dapat je ni? Dapat cikgu. Dapat go. Najihah dapat? Dapat. Okay, yang 3 orang lagi okey. Salman dengan Syarul okey. Sebab Syarul PPT dia power. Okay, so itu dia. So untuk selesaikan masalah yang mencari-mencari ni macam ni, dia kena guna comparison. Okay, comparison. So kalau saya nak mudah comparison, saya akan guna kaedah T lah. Guna T. Sebelah-sebelah. So macam kamu tengok yang B ni, belah kanan ada B, belah kanan ada B. Tapi belah sini, tak ada. So kita letaklah kosong. Kan tu je. So itu adalah soalan vektor. So soalan PPT kalau kamu tengok hari tu pun lebih kurang sama je konsepnya. Okay. Soalan mana dia? Perbincangan. Soalan last ni. Okay. So dia bagi QUR. Maksudnya QUR. Okay. So QUR. Nak senang, kita labelkan QUR. Jadi segitiga dia yang ini. Okay. So yang saya kata kita boleh buat macam-macam persamaan. QR sama dengan QU campur UR. Tak suka tak ada masalah. Kita ambil UR. So UR sama dengan UQ campur QR. Tak suka juga, benci. Kita boleh ambil RQ. RQ sama dengan RU campur UQ. Okay. So ada banyak pilihan. Sebab tu dalam vektor, ini nombor 1. Persamaan vektor ni yang nombor 1. Nombor 1 kena wajib tulis supaya senang kita nampak. Nombor 2, bila kita ada persamaan baru kita nampak. Kita boleh gantikan maklumat tu dalam persamaan. Okay. Cuma masalah untuk nombor 15 ni jadi panjang sebab dekat atas ni dia cuma minta QT je. Patutnya dia ada satu lagi ni tapi soalan tu hilang. Okay. So jadi panjang. Itu je. So sama je dengan apa yang kita bincangkan malam ini. Okay. Agak boleh tak? Nampak? Boleh go. Bisa, boleh. InsyaAllah. InsyaAllah. Kena banyak lagi buat. Jangan risau. Ada 8 lagi soalan lagi. Ada 8 lagi kat bawah tu untuk kamu. Khas untuk kamu. Okay. Sebenarnya saya nak bagi 5 je. Okay. Tapi oleh sebab macam soalan senang kan. Saya bagilah 8. Soalan dia basic lah. Untuk soalan nombor apa soalan 5 ni. Okay. Soalan 5 ni kalau kamu nak skip pun boleh. Okay. Nombor 5 ni.
Nombor 5 ni kalau kamu nak skip boleh, kalau kamu nak cuba buat pun boleh. Okay, sebab kat bawah ni dia ada soalan ni. Okay, soalan ni berdasarkan magnitude. Okay. So soalan 5 boleh skip ataupun kalau kamu nak cuba jawab pun boleh jawab. Nanti saya bagi skema lah. So kamu boleh check juga jawapan. So yang lain tu saya tinggalkan untuk kamu sebagai latihan seminggu. Okay, minimum 5. Okay, minimum 5 soalan kamu kena buat. Untuk vektor. Soalan dia, okay, kenapa vektor ni? Okay, kenapa vektor ni soalan yang dipilih ataupun topik yang dipilih? Sebab soalan dia tak banyak, saya nak cerita tak banyak lari, tak banyak non-rutin. Kebanyakan soalan dia rutin. Maksudnya soalan dia sama. Dia tak berubah-ubah sangat. Okay, so itu soalan vektor. Next kita pergi kepada geometri koordinat. Okay, geometri koordinat. So macam saya sebut, geometri koordinat pun kita takkan bincang semualah. Okay, sebab yang saya nak fokuskan masalah korang ni lah. Masalah yang pertama lokus. Dan yang kedua adalah titik yang membahagi tembiran secara nisbah. Cara nak baca nisbah tu yang kadang-kadang menjadi masalah. Okay, yang menyebabkan kamu hilang markah. Bukan tak reti buat, dia reti buat. Kalau soalan tu direct, kamu boleh buat, saya percaya. Tapi kalau soalan tu ubah sikit, macam kandang kambing tu, habis. Okay. Kenapa? Sebabnya basic ni bentuk lokus tu sendiri kamu tak berapa pasti. So kita refresh balik sekolah menengah rendah punya, lokus ada 4 jenis. Okay. Yang pertama 1 titik, yang kedua 2 titik, yang ketiga diberi 1 garis, yang keempat diberi 2 garis. Dalam AdMath, nombor 3 dengan nombor 4 ni jarang. Okay. Masa kamu belajar ni masa form 2 masa menengah rendah. Okay. Masa menengah rendah kamu belajar cara nak lukis. Okay. Cara nak lukis. So kalau kamu ada 1 titik, okay, dia bentuk bulatan. Tapi kalau 2 titik, nombor 2 ni, dia akan garisan dekat tengah-tengah. Okay. Cuma dalam AdMath dia bagi susah sikit. Kadang-kadang dia kata jarak sini adalah 1, jarak sini adalah 2. Okay. Tu je dalam AdMath. Nombor 3 dengan nombor 4, dia tak pernah lagi setakat ni. Tak ada. Okay. Sebab dalam AdMath dia fokus pada titik. Okay. Menengah rendah dia fokus cara nak lukis 1, 2, 3, 4. Menengah atas ataupun AdMath dia nak persamaan. Okay. Apa maksud persamaan tu? Ni dia nak persamaan garisan ni. Kalau bulatan ni, macam mana dia punya persamaan dia? Kalau garisan tengah-tengah warna merah, warna hijau ni, apa persamaan dia? Dia tak nak kamu lukis, dia nak tahu persamaan dia. Okay. So macam kita tahu, bila sebut pasal lokus ni maksudnya jarak. Okay. So kita akan gunakan rumus punca kuasa 2 campur kuasa 2. Okay. Itu basic pada lokus dalam AdMath. Okay. Kemudian ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi ni melibatkan sentiasa, alamak warna apa ni hijau. Sentiasa bersudut 90 darjah. Okay, sentiasa bersudut 90 darjah. Ini keyword dia. Sentiasa bersudut 90 darjah. Okay. Kalau dia gunakan sentiasa bersudut 90 darjah, apa maksudnya? Dia macam ni, dia ada 1 titik. Okay. Kemudian dia ada titik yang lain. Apa yang berlaku? Benda ni sebenarnya bergerak dalam bentuk bulatan. Okay. Macam ni. Apa yang berlaku kalau kita sambungkan 3 titik kat sini, dia akan jadi sebuah segitiga. Dan kamu pernah belajar dulu, segitiga dalam suatu bulatan akan sentiasa bersudut tegak. Okay. Jadi dia akan buat lokus juga macam ni. Okay. Dia akan jadi bentuk macam ni. Jadi bila dia kata sentiasa bersudut tegak, ada 2 kaedah kamu boleh pakai. Yang pertama adalah circle ataupun bulatan. Okay. Yang pertama. Yang kedua, apa kalau bersudut tegak ni, apa kita panggil? Garisan ni? Right angle.
Yelah, right angle memanglah right angle. Dua garisan. Berserenjang. Berserenjang. Ataupun bahasa Inggeris apa Saman? Berserenjang? Perpendicular. Perpendicular. So kalau berserenjang ataupun perpendicular, persamaan apa yang wujud yang kita boleh pakai? Maklumat apa yang ada kaitan dengan perpendicular ataupun berserenjang? Ilya ni dia dah kabur dah tu. Kalau berserenjang ada kaitan dengan apa? Selari serenjang ada kaitan dengan apa? Buka, tutup. Jawapan tak bagi juga. Aziz ke, Najihah ke, kalau selari atau berserenjang ada kaitan dengan apa? Kecurunan ke cikgu? Ya, ada kaitan dengan kecurunan. Kalau berserenjang, kecurunan dia macam mana? Yang M1, M2 sama dengan 1 cikgu. Salah. Negatif 1. Negatif 1. Okey. Lokus jenis ketiga ni dia bersifat kebat. Dia bersifat kebat. Di mana dia ada kaitan dengan berserenjang, ada kaitan dengan perpendicular, iaitu M1, M2, negatif 1. Okey. Kalau tadi saya kata kalau dia bentuk bulatan ataupun bentuk macam ni, kita akan gunakan rumus jarak. Tapi kalau dia ada keyword bersudut tegak ataupun bersudut 90 darjah, kamu akan gunakan M1, M2 sama dengan negatif 1. Maksudnya apa? Okay. Ini titik yang bergerak X, Y. Okay. Yang ini X1, Y1. Yang ini X2, Y2. Jadi apa yang berlaku? Y2 tolak Y per dengan X2 tolak X darab Y1 tolak Y per X1 tolak X sama dengan negatif 1. Yang ini yang kamu kena ingat. Okay. Kalau bersudut tegak ataupun 90 darjah. Jadi dalam ADMAT ada 3 benda ni. Okay. Ada 3 benda ni. Yang biasa jarak X1 tolak X kuasa 2 campur Y1 tolak Y kuasa 2. Okay. Yang ketiga tu yang jadi kebat. So itu yang menjadi masalah. Bukan sebenarnya tak jadi masalah pun. Masalah dia sebab soalan yang korang dapat masa PPT tu soalan kebat. Itu je. Lepas tu pening. Padahal kalau dia bagi dalam bentuk ayat biasa ni, korang boleh je buat sebenarnya. Cuma kena berhati-hatilah. Okay. Tu masalah lokus. Yang kedua adalah masalah temberan secara nisbah. Ini biasanya, okay, ini biasanya sebab kamu cuai je. Tapi sebab kamu cuai itulah yang hilang markah. Okay. So kamu kena ingat balik, kalau kita ada X1, Y1, so ini XY, ini X2, Y2. Okay. PQ dengan A. So kita nak cari titik A, XY. Okay, kaedah dia macam mana? Katakan kita ada nisbah MN. Okay. M ni darab dengan ni. N ni darab dengan yang ini. So kita akan dapat MX2 campur NX1 per dengan M campur N. Okay. Kemudian kita ambil pula M tu, darab pula dengan Y. N ni darab pula dengan Y sini. So merah dengan merah, hijau dengan hijau. Macam tu. Okay. Walaupun macam buruk sikit saya lukis, tapi keywordnya macam tu. Okay. Saya rasa Cikgu Mazli tahun lepas ajar korang guna gunting kot. Kelai batu tas dengan rush.
Okay, dia panggil kaedah gunting. Saya panggil kaedah butterfly. Ya ke Jah? Ingat ke? Ingat. Okay. So, formula dia macam tu. Okay. Formula ni, kamu jangan pening-pening. Kamu tak payah hafal pun tak apa. Okay. Kamu cuma perlu tahu kedudukan ni sahaja. Okay. Belah sini, darab sebelah sana. Yang belah N ni, darab sebelah sana. Okay. Jadi macam mana nak selalu mengurangkan kecuaian korang adalah dengan lukis. Jangan tak lukis, lukis. Okay. Contohnya macam soalan yang ini. Soalan A ni. Okay, kena lukis. Garis lurus tersebut menyilang pasti S dan pasti Y masing-masing pada titik R dan S. Diberi bahawa 2RS dan 2RS sama dengan ST, cari koordinat T. Okay. Jadi bila dapat soalan macam ni, jangan terus ambil je. Kita tukar bentuk nisbah dahulu. 2RS sama dengan ST. So RS bahagi ST. Okay. Akan dapat 1 bahagi 2. Okay. Sebab ST bawa ke sini jadi bahagi. 2 bawa ke sini pun jadi bahagi. Jadi RS ST nisbah 1 nisbah 2. So RS 1 ST 2 Yang menjadi masalah bila terus ambil 2 RS, sini 2, sini 1. Itu salah. Okay. Jadi dia kata cari koordinat P. Maksudnya sinilah X, Y. Apa koordinat R? Ada siapa tahu koordinat R? Y dia kosong, lepas tu kita kena masukkan dalam persamaan yang dia bagi tu. Y dia kosong, so negatif 2X tolak 3. X sama dengan negatif 3 per 2. So negatif 3 per 2. X, Y dia kosong. S pula? Apa koordinat S? Dia punya X dia kosong, lepas tu kita cari Y. So Y sama dengan negatif 2, kosong, tolak 3, jadi Y sama dengan negatif 3. So sini kosong, negatif 3. Ini saya masukkan tadi, tolong lukis. Okay, tolong lukis. Jadi kita pun lukis. Apa yang nak kena lukis? Tarik dia. Okay, 1 darab dengan X, 2 darab dengan negatif 3 per 2. Okay. Kat mana nak buat ni? Okay, so A. Okay, so yang tengah dia adalah S. So S kosong negatif 3. Kita letak ke situ. So kita buat yang hijau dahulu. Yang hijau dia kata 1 kali X. Kita dapat X. 2 kali negatif 3 per 2. Tolak 3. Okay, 2 darab negatif 3 per 2. Dapat negatif 3. Bahagi dengan 1 tambah 2. Okay, nampak? Tak payah hafal pun formula dia. Kita lukis, kita darab. Yang seterusnya, ambil juga 1 tapi kali dengan Y. Dapat Y. Yang 2 darab dengan kosong. Dapat kosong. Bahagi dengan 1 tambah 2. Tak perlu hafal formula, tapi hafal je tarik-tarik ni. Jadi kita akan dapat X tolak 3 per 3, Y per 3. Sini kosong,
negatif 3. Jadi sini X, Y, sini X, Y. So benda yang sama juga saya akan buat. So kalau X kosong sama dengan X tolak 3/3, X sama dengan 3. Y pula negatif 3 sama dengan Y/3, Y sama dengan negatif 9. Dah siap? Adakah saya akan dapat markah penuh? Tak boleh. Belum. Kenapa belum? Sebab tak tu kot. Dia cakap dia nak coordinate, continuous coordinate. Jadi nak kena tulis macam mana? Alah dalam kurungan tu. Pandai pun. So dalam kurungan 3 negatif 9. Yang inilah yang korang-korang ni selalu tertinggal. Kan Saman kan? Betul. Okay, itu yang korang selalu tertinggal. Oh kecil betul dia punya jawapan. Check je. Mark kat situ. Okay. Locus. Okay, locus. Titik M bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S ia adalah sentiasa 1/3 jarak yang titik T. Baca pun dah tengah mengah-mengah dah pening. Titik M bergerak. Okay. Bila soalan locus, dia kata titik M bergerak. Bila ini maklumat, M tu bergerak. Bila M bergerak, dia tak ada titik tetap, kita letaklah X, Y. Apa-apa titik yang bergerak, kita letak XY sebab dia tak ada titik tetap. Dengan keadaan jaraknya dari titik S adalah sentiasa. So, MS. MS. Adalah ni sama dengan, buat sama dengan. Sentiasa 1/3. 1/3 jaraknya. Nya kat sini. Nya ni merujuk pada M. M T. Macam tu. Itulah cara nak tackle soalan locus. Okay. Kalau kamu baca terus, direct, memanglah kamu akan pening. Dia macam, apa yang kita belajar baru ni? Apa kita belajar minggu ni? Alamak, saya pun tak ingat dah. Trigonometry. Bukan minggu ni. Yang baru ni. Linear programming. Yelah Samal, baru je semalam. Bukan, 2 hari lepas. Kita belajar linear programming. So linear programming pun, tips saya adalah baca dahulu soalan tu sepintas lalu, pergi kepada ayat demi ayat. Okay? Sama kes macam ni, pergi ayat demi ayat. Titik M bergerak. So bergerak kita tahu dia XY. Dengan keadaan jaraknya, nampak dia ada perkataan jarak. So jarak ni ada kaitan dengan locus. Dari titik S, so MS adalah tu sama dengan 1/3, 1/3. Jaraknya. Nya tu maksudnya bergantung pada M balik. T. So MT. So B1 kita dah dapat dah dia punya persamaan. MS sama dengan 1/3 MT. Okay. So dia ada perkataan jarak, carilah jarak. So MS, M tu X. So X tolak S, kosong. Kuasa 2. Tambah Y tolak negatif 3. Ingat dia mesti sentiasa tolak negatif. Jangan lupa punca kuasa. Sama dengan 1/3. Okay, 1/3 MT. So lagi sekali, punca kuasa MT, X tolak yang kita dapat tadi 3 kuasa 2 tambah Y tolak 9. Macam tu. So kita selesaikan X squared campur Y squared campur 6Y campur 9
tambah 1/3 x squared tolak 6x campur 9 campur y squared campur 9 18y campur 81. Okay. So itu kaedah untuk kaedah untuk locus. Okay. So lagi sekali tips dia adalah baca satu persatu soalan dia, pecahkan. Yang bergerak tu adalah XY. So masukkan dalam persamaan MS. Kemudian dia ada kataan jarak, gunalah rumus jarak. Dah siap untuk bahagian pertama. Bahagian kedua, dia ada 1/3 ni. Jangan lupa bila kita nak hilangkan square root, kita letakkan square. Nak hilangkan set tu, letakkan square. So kat sini pun akan jadi square. So square root dengan square hilang. Tapi kat sini nak letakkan square tu, sini kena letak square juga depan dia. So, dia akan jadi 1/3 square. Yang belakang tu salin je lah. Macam tu. Ini yang selalu pelajar tersilap ni kat sini. Okay. Dia tak square kan yang depan tu. Okay. Dia tak square kan. Kena square. Yang ini kita akan dapat x squared campur y squared campur 6y campur 9. Square root hilang. Kemudian yang ini akan jadi 1/9 x squared tolak 6x campur y squared campur 18y campur 17. Okay. X squared campur y squared campur 6y campur 9 dan selesaikan. So kita akan dapat 9x campur 9y kuasa 2 campur 9 kali 6 50 4y campur 9 kali 9 81. Oh, kat sini 81. Salah. 81 campur 9, 90. Okay, macam tu. Dan ingat, jangan tinggalkan macam tu, dia mesti sama dengan kosong. Jadi kita akan dapat 8x squared campur 8y squared tambah 6x tambah 54 tolak 18 34 36y tolak 9. Dah dapat. Okay. So masalah, lagi sekali masalah yang saya nak tekankan ni kat sini ni. Okay. Ni masalah utama yang menyebabkan kamu hilang markah. Pertama ni, persamaan ni kamu tak tulis. Yang kedua, kamu terlupa nak squarekan dia kat sini. Okay. Itu masalah dia. Yang bawah-bawah tu biasanya cuai ataupun tidak cuai sahaja. Okay. Yang itu kemahiran biasa. Kamu tak ada masalah. So itulah locus. Okay. Kemudian kita tengok soalan yang ada kaitan dengan PPT juga. Di mana yang ini? Okay. Seterusnya cari koordinat titik-titik di mana locus bagi M menyilang paksi X. Sama macam kes PPT. Tapi PPT tu dia pakai kata sungai. Paksi X ni adalah sungai. Okay. Itu je beza dia. Jadi dia kata seterusnya cari koordinat titik di mana locus M menyilang paksi X. Dekat paksi X, nilai Y adalah kosong. Okay, nilai Y adalah kosong. Jadi kita masukkan kosong dekat Y. Kosong, kosong. Yang tinggal adalah 8x squared tambah 6x
tolak 9 sama dengan kosong. Okey, itu maksudnya. Kalau dikata menyilang paksi X. Okey, kalau menyilang paksi X, nilai Y dia kosong. Jadi kat sini, selesaikanlah guna calculator. Okey, guna calculator. So, kita akan dapat 2, 4, 3, 12, 6. Positif, negatif. So, negatif. So, 2X tolak 3, 4X tambah 3. So, X sama dengan 3 per 2. X sama dengan negatif 3 per 4. Okay, oleh sebab dia nak koordinat, ingat nilai Y dia adalah kosong. So, 3 per 2, kosong. Negatif 3 per 4, kosong. Dah dapat. Okay, so ingat kalau dia kata menyilang paksi X. Okay, menyilang paksi X, Y sama dengan kosong. Kadang-kadang dia ada juga cakap pasal menyilang paksi Y. Kalau menyilang paksi Y, X lah yang kosong. Inilah dia soalan, ini dikira sebagai soalan rutin. Okay, soalan rutin. Kalau dalam soalan PPT hari tu, okay, soalan PPT, mana dia? Soalan sungai. Ni ha. So soalan sungai dia bagi dalam bentuk situasi jika paksi X merupakan sungai. Itu yang jadi masalah. Okay, paksi X jadikan sungai. Lagi satu dia tak bagi, yelah, betul. So jika paksi X merupakan sungai. Okay. Ada soalan. Ni vektor. Ini je masalah-masalah kamu yang kamu kena atasi lah. Okay. Daripada PPT ramai yang kantoi dekat soalan locus ni. Bukan kamu saja, yang lain-lain pun sama. Yang dapat markah tinggi pun kantoi kat locus. Okay. Macam mana? Ada soalan? Kita tak habis kira lagi. Okay, boleh Syarul tak habis lagi ke? Dah. Okay. Itu je. So soalan geometri koordinat, itu yang dia akan tanya. So macam nombor 2 ni pun sama juga. Nombor 2 tu membagi nisbah. Okay. Nombor 2B berserencang kecerunan dia M1, M2. Kemudian C luas segitiga guna koordinat. Yang D tu nampak dia cari locus. So soalan-soalan yang saya bagi kamu ni adalah soalan standard yang melibatkan locus. Okay. Soalan yang tak standard macam soalan PPT itulah, itu adalah soalan kebat. Okay. So ramai yang tercedok sebab dia tak faham konsep asas kepada locus. Okay. So nampak semua soalan dia sama je. Oh, patutnya kan saya bagi kat kamu soalan yang melibatkan locus segitiga tu. Tak ada pula.
Okay, so untuk geometri koordinat ni saya tunjuk satu soalan je. Okay, sebab geometri koordinat ni dia tak susah sangat, tak banyak benda. Boleh? Okay? Okay. So, ini adalah dua topik latihan yang saya akan berikan pada kamu. Tadi vektor, minimum 5 soalan kamu buat. Kemudian geometri koordinat ni ada 10, kita dah bincang satu soalan. So, tinggal lagi 9. Okay, so sama juga, minimum 5 soalan kamu kena buat lah. Boleh pilih mana soalan. Okay, minimum 5 soalan. So, total minimum 10 soalan. Kalau kamu dapat buat semua, lagi bagus. Okay, so latihan ni perlu disiapkan sebelum minggu depan lah. Okay, minggu depan kita akan ada perjumpaan lagi sekali. Mungkin sekali, mungkin 2. Saya tak boleh nak cakap lagi lah. Tapi saya rasa sekali je, harap-harap sekali je lagi untuk minggu hadapan. So minggu hadapan kita akan lihat lah soalan-soalan tu dan kamu pula kena bentang, bukan saya. Okay, kamu sekarang dah jadi guru muda. Okay, so boleh? Ada soalan nak tanya? Tiada. Ada setakat ini. So kalau mana ada soalan yang mana-mana daripada soalan-soalan yang kamu cuba nak buat tu ada masalah, boleh terus tunjuk saya lah. Okay, tanya je. InsyaAllah nanti saya terbantulah yang mana yang boleh. So lagi sekali vektor saya tak nak bagi jawapan lagi, saya nak kamu cari dahulu. Tapi untuk geometri koordinat tak ada masalah, memang dah ada jawapan, dah ada kat bawah tu. So geometri koordinat selamatlah. Vektor kamu kena buat dahulu, nanti baru saya bagi jawapan. Okay, kalau tak ada soalan apa-apa lagi, jam dah menunjukkan 10.30, siang pula kamu, dah malam. So kita jumpa lagi insyaAllah minggu hadapan. Jangan lupa siapkan, sama jangan kenyah je, buat juga. Haziq ni wujud tak? Oh Haziq ini kan senyap je dalam WhatsApp, senyap. Adik gua ada. Tak tahulah faham ke tak faham ya. Itulah. Aziz. Faham. Betul ke? Aziz? Betul ke Aziz? Betul. Ke kamu sambil tengok TV ke apa? Tak ada. Tengok dia senyum nampak. Okay, so macam itulah Ustaz untuk malam ni saya tamatkan kat sini. Good. Buat latihan tu berulang-ulang Buat latihan berulang-ulang kali. Bentuk soalan dia sama je, tak berubah pun. Ya. Saya tengok Cikgu Faris mengajar pun saya faham. Saya dah tinggal admit dah berapa puluh tahun dah. Umur dah 50 lebih ni, umur 17 dulu. Berapa puluh tahun Ilian ni. Bila Cikgu Faris saja tu faham balik. Bayangkan. Kalau kamu lagi lah sepatutnya lagi faham kan? Ilian ni betul tak? Kan sepatutnya lah kan? Saya pun dah 30 tahun yang dulu. 30 apa? 30, 40, 50, 32, 35 tahun yang lalu saya belajar admit. Alumni sekolah hebat tu. 30 apa? Berapa? 35 tahun lah. 35 tahun meninggalkan admit. Bila Cikgu Faris saja tu nampak balik. Teringat balik cikgu saya dulu. Nampak? So buat yang terbaik lah. Cikgu Faris dah buat yang terbaik. So kamu teruskan, jangan berhenti Kalau nak terror admit, kena hari-hari. Dia tak boleh miss. Macam kalau kita solat 5 kali sehari semalam tu tak boleh miss. Macam tu lah admit. Kalau nak dapat cemerlang admit, hari-hari walaupun satu soalan. Ini bagus. Cikgu Faris dah siapkan satu hari berapa soalan Cikgu Faris? Satu lah lebih kurang. Satu kan? Sekurang-kurangnya satu. Sampai minggu depan. Mesti boleh cemerlang. Ini memang diperakui oleh anak saya sendirilah. Anak saya pun form 5 ni. Dia kata kalau rupanya dulu dia kata susah admit. Masa tingkatan 4 dia kata susah. Gagal je admit. Tapi bila dia ubah cara dia belajar, ni depan saya senyum dia. Dia kata bila dia ubah persepsi diri dia, dia kata admit ni mudah, dia buat hari-hari, dia kata senang admit. Dia kata seronok pula belajar admit. Nampak? Daripada yang tak pernah lulus tingkatan 4. Yang terbaru sebelum periksa pertengahan hari tu dapat A kan? Dik?
70 bayangkan. Tak adalah pandai benar 70 tapi dah A+ dah tu rasanya dia tu. Betul tak Cikgu Faris? Betul, insyaAllah. Rasa-rasanya kalau 70 tu kalau assessment sebenar A+ tu rasanya tu. Sebab dia kata dulu dia kata masa tekanan 4 dia kata susah. Bila dia masuk tekanan 5 dia ubah cara dia belajar admat, cara dia kata yang sebelum dia kata admat susah kan. Jadi sebenarnya apa saja yang kita buat kat dunia ni kat sini anak-anak kat sini mindset kita sebenarnya yang menentukan. So alhamdulillah saya tengok Cikgu Faris mengajar dengan sangat baik. Tahniahlah Cikgu Faris, satu persatu langkah by langkah dengan pelbagai dengan pelbagai warna-warni. Itu semua sebenarnya adalah untuk apa? Sebenarnya adalah untuk supaya kamu faham dengan warna-warni kan. Jadi saya haraplah janganlah kecewakan Cikgu Faris. Saya harap sangat jangan kecewakan Cikgu Faris. Teruskan usaha kamu. Kamu adalah pelajar target A+, ya. Jadi teruskanlah. Itu saja Cikgu Faris. Terima kasih. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Kita boleh tamatkan kelas kita dengan surah Al-As dan surah Al-Falah. So kita jumpa lagi minggu hadapan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Sama. Terima kasih semua. Terima kasih, Ustaz. Cikgu. Sama.